with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamran Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kamu kembali lagi di segmen Creepy di bulan Ramadan. Tak adalah rasa takut sangat kan dengan cerita seram dan syaitan ikat. So, kisah kali ni kamu rasa macam lain daripada yang lain. Sebab bagi kamu cerita ni, kamu percaya je pernah berlaku dekat seseorang. Tapi tak banyak orang yang experience benda ni nak cerita dekat orang. Dan kali ni subscriber Kama ni mengambil tindakan yang berani untuk berkongsi pengalaman dia, untuk share pengajaran dekat kita semua. So korang pun dah tahu cerita tentang apa sebab korang dah baca tajuk video ni sebelum korang tekan video ni kan. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita bagi nama pemilik cerita ni Fina, bukan nama sebenar. Dan cerita ni berlaku 3 tahun yang lepas guys. Waktu tu Fina berumur 21 tahun. So, sebelum kamu mulakan kisah seram dia ni, kamu cerita dululah. Fina ni jenis yang bukanlah tengok sangat cerita-cerita seram ni. And dia tak minat sangat lah untuk tahu entiti-entiti ni, benda gaib, makhluk halus, paranormal. Dan dia tak sangka langsung yang seumur hidup dia, ini kali pertama dia berhadapan dengan benda seram ni, yang buatkan dia terngiang-ngiang sampailah sekarang. Fina seorang yang pendiam, introvert. Kawan dia ramai tapi tak ramai. Fina kata faham-faham lah. Mungkin kenalan dia tu ramai tapi kawan yang betul-betul kawan untuk diajak sembang, lepak tu tak banyak. Mungkin itulah apa yang kamu faham. Dan pada ketika itu Fina ada seorang teman lelaki. Jeng. Sebelum kita nak jump into the creepy story ni tu, pengalaman seram dia tu, Fina cerita sikit lah kenapa dia boleh bersedih, apakah punca dia jadi sedih terlalu lama tu kan. So nak dijadikan cerita, relationship dia dengan boyfriend dia tu dah hampir 4 tahun. Dan satu hari ni Fina WhatsApp lah boyfriend dia. Tapi satu tik je guys. So korang faham lah, satu tik ni sama ada handphone orang tu mati, habis bateri, ataupun dia tak ada line, tak ada internet kan. So Fina tak tidur malam tu tau, risaukan boyfriend dia ni. Yalah, menghilang tiba-tiba, call pun tak angkat. And benda ni sebenarnya pernah berlaku sekali dalam relationship diorang ni. So benda ni agak buat Fina ni trauma lah kalau BF dia ni curang sekali lagi setelah diberi peluang kedua sebelum ni. Keesokan harinya boyfriend dia reply. Tengah hari tau. Boyfriend dia cakap yang handphone dia rosak. So Fina rasa macam lega sangat lah kan. Tapi dalam 2 minggu selepas tu Fina perasan yang boyfriend dia ni macam makin lagi. Selalu je bagi alasan dan selalu menghilang. Jadi Fina perasan yang perangai boyfriend dia tu dah berubah. Fina pun ajaklah jumpa boyfriend dia ni face to face kan, nak cuba berbincang lah. Jadi masa diorang jumpa tu, time tu boyfriend dia nak pergi mesin ATM. Mungkin nak keluarkan duit ke withdraw duit ke tak tahulah kan. Tapi mesin ATM tu agak jauh daripada tempat makan diorang tu. And time tu boyfriend dia terlupa bawa handphone dia guys. Which is waktu tu handphone boyfriend dia ada dekat tangan Fina. So Fina apa lagi weh, kita perempuan, come on, kita jalankan kerja kita sebagai penyiasat tersohor yang berjaya di dunia. Tapi Fina tak payah susah-susah nak jadi penyiasat waktu tu sebab dia just buka galeri je dekat handphone boyfriend dia tu, dah nampak gambar perempuan lain guys. So Fina kata dia tak nak cerita lebih-lebih lah. Memang tengok ada je gambar perempuan lain tu, korang faham-faham lah remuknya hati dia macam mana kan. Dan lepas dah kantoi apa semua, memang boyfriend dia mengaku, and boyfriend dia minta putus pada malam tu juga tau. So Fina pun baliklah dengan hati yang kecewa
And balik-balik masuk bilik dia menangis. Dan pada hari pertama, Fina nangis sangat teruk. Nangis sampai dia tertidur. Bila dia buka mata, dia sambung nangis balik. Macam tu je lah rutin dia kan. Fina kata time tu sampai dah malas nak hidup. Sampailah hari kelima, Fina macam dah penat nak menangis. Tapi Fina masih melayan hati dia yang sedih. Kadang-kadang dia duduk seorang-seorang dalam gelap. Hari-hari buka lagu sedih, lagu broken. Dan sebelum nak tidur tu, hari-hari dia pasang earphone and dengar lagu sedih sambil menangis. Sampailah ada satu hari ni, Fina macam biasa dia nak tidur kan. Dia pakailah earphone, dia scroll IG, Instagram. Memang keluar quotes yang sedih-sedih je lah kan, yang relates dengan situation dia pada ketika itu. So dia layanlah perasaan dekat Instagram dia sampailah dia rasa mengantuk. Dia pun buka lah Spotify. Dia buka Spotify sebab dia nak dengar lagu. And waktu tu dia ingat lagi dia dengar lagu Gerimis Mengundang. Weh, aku cakap macam lagu tu seram pula. Kamu tak ingat lagu Gerimis Mengundang tu macam mana? Tapi lagu yang tu lah. So, dia dengar lah sambil tutup mata dan terbayang lah boyfriend dia. Dia rasa macam sayang lagi. Tapi bila dia teringat balik yang boyfriend dia tu curang, dia rasa sakit hati balik. Kemudian menangis balik. Macam tu lah berulang-ulang. Tiba-tiba time dia dah nak terlelap tu, ada satu suara dalam earphone tu yang Fina yakin dan pasti 100% itu bukanlah suara penyanyi sebenar lagu tersebut. Dan lirik tu tak pernah ada dalam lagu tu. So time dia tengah play, lagu tu tengah play dia instrumen before masuk chorus, tiba-tiba dia nyanyi, jangan bersedih, kau tidak berseorangan. Diikuti dengan suara menangis yang sangat sayu. Macam tu korang. Tapi kamu tak tahulah macam mana benda tu menyanyi kan. Tapi Fina kata dia macam menyanyi lirik tu. So Fina punya terkejut tu korang. Dia terus tarik earphone yang dia tengah pakai tu, sampaikan handphone dia tercampak jatuh dari katil. Lepas tu Fina tengoklah handphone yang dah jatuh dekat bawah tu kan. Lagu dekat Spotify tu pause and memang betul time tu tengah pasang lagu Gerimis Mengundang tu. And Fina baru perasan time tu dah pukul 3 pagi guys. Dia baru perasan time dia tengok handphone dia yang jatuh kat bawah tu lah. Jadi Fina pun ambil balik handphone dia, dah tak pasang balik earphone tu and sambung tidur. Keesokan harinya Alhamdulillah berjalan seperti biasa. And rutin Fina tetap sama. Dia masih bersedih, masih susah nak move on. And kadang-kadang Fina kata dia sendiri yang tambahkan perasaan tu. Bila sebenarnya dia tak ingat dah, tapi dia rasa macam hati dia masih berat kan. So dia ingatkan balik kisah sedih itu. Orang kata macam layan perasaan lah kan. Dan kali ni dia experience satu lagi benda seram, tapi lebih seram daripada kejadian malam semalam. Waktu yang sama, Fina ni disebabkan lately ni dia jadi macam ni, dia jadi tidur lambat lah setiap hari kan, sebab dia tak boleh tidur terkenangkan boyfriend dia curang. Sebelum tidur tu memang wajib dia layan perasaan sedih dulu, buka lagu, menangis, sampailah dah penat barulah dia tidur. Dan disebabkan insiden yang baru berlaku semalam, Fina dah tak nak dah dengar lagi lagu dalam earphone. Jadi Fina buka lah speaker guys. Dia pasang sederhana kuat lah sebab dah malam kan, takut orang lain dengar and bising pula. So nak dekat tidur tu, tiba-tiba Fina kena himpap buat pertama kalinya. Dan ini pertama kali dalam hidup dia tau, dia kena tindih. And Fina kata sumpah seram gila sleep paralysis ni. Masa tu dia tidur mengiring tau. Mata dia terbuka dan dia nampak bilik dia. Dia nampak pintu bilik dia. And dia nampak cermin yang ada dekat sebelah pintu dia tu. Cuma apa yang menyeramkan, dia nampak dalam cermin tu bukan dia seorang je ada atas katil. Tapi Fina nampak ada satu lembaga hitam, rambut panjang tapi samar-samar. Macam bayang-bayang pun ada. So waktu tu jantung Fina berdegup laju korang. Tapi Fina tak mampu nak gerakkan badan dia waktu tu. Dia rasa macam kena ikat tau. Lepas tu lembaga tu makin lama makin mendekati Fina dalam cermin tu. Jadi Fina terus pejamkan mata. Dia cuba jerit tau. Dia cuba keluarkan perkataan Allah tu sampailah
Dia cakap Allahu Akbar sambil buka tangan dia. Terus dia rasa macam terjaga dari tidur. So dia bangun-bangun je, dia pandang lah sekeliling dia kan, and tak ada siapa-siapa guys. Jadi Fina pun tertanya-tanya lah malam tu, tadi tu apa sebenarnya? Mimpi ke betul-betul? Kenapa rasa real sangat? Jadi Fina pun teruslah Google and baru dia tahu pasal sleep paralysis tu, and ada orang yang dan ada artikel yang kaitkan dengan kena tindih jin dan sebagainya kan. Jadi start daripada tu lah Fina dah tak berani dah nak tidur malam sebab dia takut badan dia letih, terlalu penat dan takut kena tindih. Jadi 3 hari selepas tu Fina dapat tahu satu benda yang menambahkan lagi stres dan sedih dia tahu. Tapi Fina kata dia tak naklah share apa dia, cuma tentang ex-boyfriend dia lagi. Waktu tu dia rasa macam pressure sangat-sangat sampai tahap kurung diri dalam toilet tau. Dia menangis lama sangat dalam toilet sampai rasa nak tertidur. Waktu tu Fina gambarkan rasa macam kepala dia berat sangat, hati dia dah kosong masa tu, mata pun makin lama makin berat sampailah dia terlelap. Bila dia terlelap dalam toilet tu, dia bangun-bangun je, dia sedar dia dah ada dekat atas kerusi, ada seorang ustaz tengah paksa dia minum air yasin dan family dia semua ada dalam bilik dia. So, dia bangun-bangun dia terkejut, kenapa semua orang ada dekat sini? Dan dia terpinga-pinga lah dengan situasi tu kan. Lepas tu, mak dia terus datang dekat dia, peluk Fina, menangis-nangis. And Fina dengar ustaz tu cakap dekat ayah Fina, lari dah benda tu. Dia tak nak minum air yasin tu. Jangan risaulah, benda tu tak berani pun. Suruh anak ni perbanyakkan solat dalam bilik ni. Dekatkan diri dengan dia. Dia tu Allah lah kan. Pasal Fina dah bela. Dalam hati dia, aku ni kena rasuk ke apa kan? Sekali betul korang. Lepas semua dah settle, barulah family dia ceritakan apa yang berlaku. Sebab time tu kepala Fina memang pening sangat-sangat. Dia kata rasa nak muntah. Badan pun rasa lenguh. So dia baring dulu atas katil. Tak larat lah nak tanya kat orang apa yang terjadi kan. So lepas dia dah reda tu, barulah family dia cerita. Malam tu Fina turun tangga. Jadi Fina assume mungkin malam yang diorang kata Fina turun tangga tu adalah selepas Fina tertidur dalam toilet kan. Tapi dia turun tangga tu korang, rambut dia tu tak terurus tau. Dia tak ikat rambut, rambut tu dia biar ke depan macam tu. Lepas dah turun tangga tu, dia terus pergi ke pintu depan and dia pegang tombol pintu macam nak keluar. Nasib baiklah pintu tu berkunci, macam ada selak dekat atas tu. So Mak Fina ternampak time tu. Mak Fina terus jerit kan, nak ke mana tu? Dengan rambut macam tu. Lepas tu mak dia tak tahu lagi lah time tu bukan Fina. Lepas tu Fina pandang tepat ke arah mak dia, and Fina terus mengilai. Yang tu memang sumpah seram. Time ni lah satu family dia menggigil ketakutan tengok Fina kena rasuk for the first time. Semua meremang bulu roma. Jadi tiba-tiba Fina terus lari pergi ke sinki dapur and dia ambil pisau korang. Time ni macam bahaya dah lah kan. Tahap bahaya dah gambar rasa ni. Tapi nasib baik ayah Fina ni sempat tarik cepat-cepat pisau tu and terus sorokkan barang-barang tajam yang lain tau dekat dapur tu. Lepas tu Fina terus menangis lepas ayah dia tarik pisau tu. Tapi menangis dia tu, menangis macam baby yang menangis teresak-esak sambil peluk mak Fina. Time ni orang semua ingat macam tu Fina lah sebab dia boleh peluk mak dia kan. Lepas tu ayah Fina pun teruslah call ustaz untuk suruh datang ke rumah dengan segera kan. Jadi sementara tunggu ustaz sampai, ayah Fina pun azan lah dekat seluruh rumah tu. Kakak Fina pula dia pasang ayat ruqyah dekat dalam YouTube. Fina masih menangis. Tiba-tiba dia bisik dekat mak dia, "Mak, panaslah." Aduh, teruslah ayah Fina kata, "Ni bukan dia ni." Ayah Fina macam menjerit kan, "Keluar dari badan anakku. Apa kau nak?" Lepas tu Fina diam je, tenung mata ayah dia dengan renungan yang tajam. Kau bayangkan, dia tengah menangis teresak-esak, lepas tu tiba-tiba dia boleh diam macam tu. And Usha kita panas kan. Sampai ustaz datang, ustaz terus ubatkan Fina dengan perubatan Islam. Tapi diorang kata Fina meracau agak teruk lah malam tu. Dia menjerit, menangis. Korang bayangkanlah, ustaz tu hampir nak ikat Fina dekat kerusi tau. Tapi nasib baik Fina sedar masa ustaz suruh dia minum air yasin. Ustaz tu kata jin tu macam suka dekat Fina. And kadang-kadang apa yang Fina rasa tu mungkin bukan diri Fina tapi jin tu. Sebab tu kadang-kadang Fina rasa macam rasa nak bersedih je kan. Padahal
tak ada apa pun, dia dah lupakan dah move on dah. Mungkin jin tu yang buat Fina rasa macam tu supaya dia terus lalai. Tapi ustaz tu kata dia tak kuat pun, tapi dia boleh datang lagi sebab jin ni ada je kat mana-mana kan. Kita je kena kuatkan pendinding diri kita, ustaz tu kata. Lepas tu Fina macam terdiam. Sebab tak ada siapa pun tahu pasal apa yang Fina lalui sejak kebelakangan ni. Jadi malam tu, masa nak masuk tidur, Mak Fina masuk bilik Fina. Lepas tu dia tanya, cuba cakap dekat Mama, awak ni kenapa? Mak dia tanya macam tu, Fina terus menangis korang. Dan malam tu juga dia luahkan segala perasaannya lah dekat mak dia. Termasuklah gangguan yang dia alami baru-baru ni. Mak Fina banyaklah bagi nasihat malam tu tentang masalah Fina. And Mak Fina rasa benda tu senang masuk badan Fina sebab lepas Fina masuk dalam toilet tau. Sebab toilet tu kan tempat mereka kan. Dan mungkin keadaan dia time tu adalah keadaan dia paling lemah. Jadi benda tu macam senang nak masuk ke dalam jiwa Fina. And ayat paling deep mak dia kasih bila mak dia kata, "Dahlah, jangan sedih-sedih dah. Allah kan ada." Fina kata dia terus tersentak waktu tu. Dia rasa macam, dah lama sangat aku tak solat. Dan disebabkan malam tu dia masih takut, jadi Fina tidurlah dekat ruang tamu dengan mak dia, dengan kakak dia. And Fina kata sejak daripada tu dia slow-slow dah berubah. Sekarang Fina rasa hati dia jauh lebih tenang, sangat berbeza dengan dulu-dulu. Kalau dulu tu dia rasa hati dia berat. Memang berbeza lah sebab asyik nak bersedih je kan. And Fina ada tinggalkan pesanan. Dia harap kalau ada kawan-kawan dekat luar sana yang tengah sedih, jangan lupa Allah tu ada. Jangan layan perasaan berlarutan sampai ganggu kerja harian kita yang merosakkan mental dan hati. Wow, tak sangka ya. Tapi memang betul, kamu rasa tak ramai pun orang yang experience macam ni nak cerita dekat orang. Sebab yelah, setengah orang macam anggap kita ni nak attention lah, apalah kan. Tapi inilah yang terjadi bila kamu rasa kes Fina ni dia macam tak ada kawan apa semua. Jadi dia macam tak dapat nak meluahkan kesedihan dia, masalah dia tu kan. Jadi dia choose untuk berdiam diri, berseorangan, melayan perasaan. Tapi tak sangka dia sebenarnya bukan seorang-seorang. Ada benda lain yang menemaninya. So itulah kisahnya guys. Kalau korang yang kat luar sana mungkin pernah alami ke, atau korang ada nasihat tentang mental health ke, nasihat tentang macam mana kita nak atasi masalah kesedihan kita ni, korang boleh share dekat bawah. Mana tahu ada orang yang tengah alami benda ni kan, lepas tu dia baca komen korang, dia rasa motivated ke. So itu sajalah cerita daripada Fina. Thank you Fina sebab sudi meluangkan masa untuk share experience dan pengajaran kali ni. And di kesempatan ni kami ucapkan selamat menyambut ibadah puasa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bulan Ramadan pada tahun 2023. So, kamu rasa itu sajalah video untuk hari ini. Thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I put. See you in my next video. Bye-bye!